Baiklah, kita masih lagi nak berkongsi kepada anda semua berkenaan dengan analisis belanjawan 2025. Hari ini kita akan beri fokus kepada Kementerian Perpaduan dan juga Integrasi Nasional, yang mana dalam belanjawan 2025 telah pun diperuntukkan sebanyak 50 juta dalam aspek perpaduan dan juga integrasi nasional ini. Betul. Jadi untuk kita bincang lebih lanjut tentang perkara ini, kita bersama-sama dengan Tuan Burhanuddin Haji Daud, Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Selangor JPNIN, dan juga Profesor Madya Dr. Baru Isa, Timbalan Rektor Haliwan Pelajar UiTM Cawangan Selangor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang. Okey, baik. Pastinya kita menyebut tentang belanjawan 2025 di mana kerajaan telah memperuntukkan 50 juta ringgit ya untuk program perpaduan dan juga integrasi nasional. Dan bagaimana sebenarnya peruntukan ini dimanfaatkan untuk kita memperkasakan lagi pameran seperti contohnya wajah-wajah perpaduan Malaysia ini. Silakan. Ya. Okey, terima kasih Ani dan Ikhwan. Okey, bagi Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional di bawah Kementerian Perpaduan Negara, kami melihat ini merupakan satu usaha yang dilihat sangat penting. Perpaduan di negara kita ini dilihat semakin penting. Dan di bawah peruntukan 50 juta yang disebutkan tadi, dia merupakan satu peluang lah kepada sebab perpaduan ni Hani, dia bukan saja tanggungjawab Kementerian Perpaduan Negara dan juga Jabatan Perpaduan Negara, tetapi dia juga perlu disokong oleh lain-lain agensi. Jadi di bawah peruntukan 50 juta ni, saya percaya dia akan dapat menyemarakkan lagi usaha-usaha ke arah perpaduan negara, kerana di Malaysia ni seperti yang kita tahu, masyarakat di Malaysia ni dia banyak Ani, lebih kurang dalam 240 suku kaum lah di Malaysia. Dan selain bukan saja 50 juta di bawah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional yang kita terima, tetapi kita juga menerima sebanyak lebih kurang 20 juta ringgit untuk program pemerkasaan kawasan rukun tetangga, di mana pada tahun ini kita menerima sebanyak 20 juta, dan insyaAllah pada tahun 2025 nanti kita akan menerima 20 juta lagi untuk program ini di bawah program RT Progresif. Dan satu lagi peruntukan yang Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional terima, iaitu transformasi dan penyelenggaraan premis sebanyak 10 juta lagi, di mana di bawah peruntukan ini pihak Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional diberikan peluang untuk menaikkan taraf premis tadbikar perpaduan yang ada di seluruh negara. Dan kalau kita di Selangor ni Anis, kita ada lebih kurang 182 kawasan rukun tangga, dan di bawah peruntukan ini kita akan menambah baik dia punya image bangunan tersebut, supaya anak-anak tadbikar yang berusia 4 hingga 6 tahun ini akan dapat belajar lebih selesa lagi di kelas tersebut. Okey, kita nak tahu juga pandangan Dr. tentang perkara ini. Bagaimana? Peruntukan itu. Kita pertama kali kita nak mengucapkan jutaan terima kasih lah atas keprihatinan kerajaan memperuntukkan sejumlah yang agak lumayan kepada Kementerian Perpaduan. Alhamdulillah, kita melihat peluang dengan peruntukan yang besar ini boleh kita manfaatkan dalam pelbagai bentuk lah. Sebagaimana disebut oleh sahabat saya Cik Burhan, perpaduan merupakan satu tonggak penting lah dalam memastikan kestabilan masyarakat, seterusnya menjadikan negara kita ni sebuah negara contoh kepada orang di luar sana. Peruntukan ini juga memberi manfaat bukan sahaja kepada masyarakat, malahan kami ahli akademik juga mendapat laba dan juga faedahnya. Contohnya program-program yang kita laksanakan bersama dengan Kementerian Perpaduan itu banyak, bukan sahaja UiTM, tapi Universiti Awam juga digemling bersama untuk pastikan kejayaan ataupun mempromosikan perpaduan sebagai tonggak asas negara itu dapat kita capai secara bersepadu. Dan yang paling penting, sinergi lah di antara Universiti Awam, Universiti Swasta, ahli akademia lah dalam memastikan bahawa matlamat perpaduan itu kita capai dalam pelbagai aspek lagi. Dan pastinya pelbagai program akan dijalankan. Betul. Dan kalau kita lihat dalam belanjawan 2024 juga peruntukan telah pun diberikan, pelbagai inisiatif telah pun dilakukan. Dan salah satunya pada tahun 2024 ini, 15 hingga 17 November, akan diadakan pameran fotografi wajah-wajah perpaduan Malaysia. Betul. Mungkin boleh jelaskan dahulu tentang latar belakang berkenaan dengan pameran ini. Silakan Doktor. Terima kasih Saudara Rizwan. Kita mengucapkan terima kasih juga kepada Kementerian Perpaduan di atas kepercayaan yang diberikan oleh kementerian kepada pihak UiTM Cawangan Selangor. InsyaAllah pada 15 dan 17 hari bulan kita akan adakan satu pameran khusus fotografi yang memotretkan wajah-wajah rakyat Malaysia dan kehidupan mereka.
Sebenarnya Hani dan Saudara Rizwan, kita telah pun melaksanakan program pertandingan fotografi sebenarnya seawal Mac tahun ini dengan kerjasama Jabatan Negeri dan Kementerian Perpaduan, di mana pertandingan fotografi bertemakan wajah-wajah perpaduan Malaysia ini kita laksanakan pada bulan Mac tahun ini, dan alhamdulillah sehingga 16 Oktober kemarin adalah hari akhir penyertaan. Dan kita telah mendapat penyertaan lebih kurang dalam 600 lebih gambar dari seluruh negara yang kita bahagikan dalam pelbagai kategori. Pusingan seterusnya adalah untuk berkongsi potret-potret dan fotografi, lensa fotografi kepada masyarakat umum tentang apakah dan bagaimana mereka melihat perpaduan daripada lensa fotografi. Uniknya program kita ni, Hani, kita tidak hanya beri tumpuan kepada penyertaan kepada publik saja ataupun masyarakat awam. Kita juga beri peluang kepada anak-anak kita di sekolah, sekolah menengah, sekolah rendah untuk menyertai program kita, dan alhamdulillah kita dapat sokongan padu daripada Kementerian Pendidikan juga. Kemudian kita ada penyertaan yang agak signifikan jugalah daripada 3-4 kumpulan yang telah kita tawarkan itu. Okey, baik. Dan difahamkan tema yang diangkat adalah perpaduan dalam kepelbagaian. Dan bagaimana tema utama ini diterjemahkan dalam pameran pada kali ini? Siapa nak jawab? Saya nak jawab. Gini, kita melihat bahawa kekuatan rakyat Malaysia itu pelbagai kaum. Kepelbagaian itu sebenarnya satu rahmat sebenarnya. Ya. Kita jangan lihat itu sebagai satu ancaman. Ya. Mana kan kita nak dapat warna-warni rakyat Malaysia ni, dengan macam-macam, dengan budaya, bahasa, suku kaum yang pelbagai. Jadi kita nak didik generasi kita ni, Hani dengan Wan, bahawa ini ialah wajah kita. Ya. Dalam pelbagai aspek itu, baru-baru ni kita sambut perayaan Deepavali. Rahmat tu kita dapat semua. Satunya cuti. Semua dapat cuti juga. Ya. Saya sering maklum pada anak-anak murid, anak-anak didik kita, mahasiswa di sekolah dan juga di pengajian tinggi, bahawa kita antara negara yang agak banyak juga ada cuti, cuti-cuti perayaan. Dan kena ambil peluang cuti perayaan ini sebenarnya untuk mengetahui kenapa kita harus dapat cuti ini. Sebagai satu bentuk toleransi, menghormati teman-teman dan rakan-rakan kita di seluruh negara yang berbeza pandangan, berbeza agama, berbeza bangsa dan sebagainya. Jadi memotretkan keadaan ini dalam satu situasi fotografi itu unik. Malahan kita dapati ramai suka merakam gambar. Jadi kita gunakan kekuatan itu untuk memastikan mereka merakam momen-momen penting itu, melihat bagaimana perpaduan itu boleh terjemahkan dalam pelbagai keadaan yang lebih positif. Daripada kita melihat foto ataupun gambar-gambar yang kurang menyenangkan, elok juga kita lihat bagaimana gambar itu boleh memberikan kita maklumat tentang sesuatu ethnicity ataupun kaum-kaum yang ada di Malaysia itu. Memang anak-anak generasi muda sekarang ni memang mudah untuk melihat. Jadi kita gunakan kekuatan mereka itu mengamati sesuatu itu dalam keadaan yang lebih positif lagi, Hani dan Rizwan. So mungkin secara detailsnya bila dan juga di mana, dan juga apakah perkara-perkara lain dan juga acara-acara lain yang akan disambut dan juga dilakukan sempena dengan pameran ini. Okey, saya tambah sikit. Okey, silakan. Saya dengan Cik Burhan dah merencanakan pelbagai program. Kita ada pocket event kat situ, kita ada forum perpaduan, kita ada aktiviti mencanting batik, kita ada DK Barat juga. Kemudian kita akan mendatangkan beberapa unit KRT dan juga Sekretariat Dukungan Negara di peringkat pengajian tinggi untuk bersama-sama dengan kita. Pameran kita ni, Wan, kita akan adakan East Concourse Central ICT bermula pada 15 hingga 17 hari bulan. Jadi sengaja kita memilih 3 tarikh waktu senggang cuti itu untuk ibu bapa bersama-sama dengan kita untuk menyaksikan pameran yang kita akan adakan pada 15 hingga 17 hari bulan. Cuma pada tarikh yang special tu 17 hari bulan kita akan adakan majlis perasmian dan kita bercadang dan berhasrat untuk menjemput YBM Menteri sendiri untuk menjadi perasmi majlis kita nanti.
Jadi saya ambil peluang sikitlah promote lah ya. Datanglah ke program kita tu dan kita dapat kerjasama yang baiklah daripada Cik Burhan selaku pengarah Jampani Negeri untuk kita mengajukan pameran tersebut, insya-Allah. Okey, dan difahamkan ada forum juga akan diadakan Ada forum juga, betul. Forum ni kita nak beri fokus dan tumpuan kepada wanita sebagai ejen perpaduan. Penting tak wanita ni? Sangat penting. Jadi kita melihat tema meletakkan wanita itu sebagai ejen penting dalam keluarga yang mendidik tentang perpaduan, toleransi, semangat kerjasama ibu kita. Sebagai ejen paling penting memberikan kita pengetahuan awal tentang komunikasi dan sosial. Bukanlah kata ayah tak penting juga, ayah pun penting ya. Tapi kita meletakkan menghormati ibu kita itulah sebagai ejen utama dalam pemupukan perpaduan di kalangan anak-anak kita nanti. Jadi itu forum tu special sikitlah Ini kita datangkan beberapa tokoh-tokoh yang boleh memberikan maklumat lah. Dan kita harap dengan adanya ruang mall itu mereka dapat singgah sebentar dan mendapat ilmu sambil beli barang dan sebagainya. Bolehlah didapatkan maklumat hasil daripada forum yang kita rancangkan itu nanti. Dengan kerjasama Jabatan Perpaduan, apakah nilai tambah yang dapat dilihat dan juga dapat kita peroleh daripada pameran ini? Macam saya sebut awal tadi, dalam usaha kita memupuk perpaduan negara ni, dia bukan saja terletak di bawah Kementerian Perpaduan Negara dan Jabatan Perpaduan Negara Integrasi Nasional, tetapi kita memerlukan rakan strategik seperti mana UiTM Cawangan Selangor tadi. Jadi untuk makluman Ani dan Wan, kalau kita lihat sejak peristiwa 13 Mei 1969 berlaku, sebenarnya pihak kerajaan telah melaksanakan pelbagai usaha memberikan kesedaran kepada masyarakat untuk memelihara semangat perpaduan ini. Dan kewujudan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional di bawah Kementerian Perpaduan Negara juga merupakan satu usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan bagi memastikan perpaduan negara ini sentiasa terpelihara. Jadi dalam memeriahkan ataupun menghangatkan lagi usaha ke arah perpaduan negara, kita ada rakan strategik. Macam saya sebut tadi, macam kali ini bersama dengan UiTM Cawangan Selangor. Dan begitu juga agensi-agensi kerajaan lain. Kerana usaha perpaduan ni dia merupakan tanggungjawab kita bersama. Bersepadu. Tapi dalam konteks Jabatan Paduan, kita sendiri mempunyai jentera kita sendiri. Iaitu kalau Wan dengan Ani pernah dengar, kawasan rukun tetangga. Okey, kawasan rukun tangga ni kita tubuhkan dalam kawasan-kawasan perumahan. Dan mereka mempunyai kepimpinan mereka sendiri dan mereka merancang aktiviti yang sesuai dengan kawasan tersebut. Saya contohkan, kalau kawasan tersebut ada banyak masalah jenayah, mungkin kawasan rukun tangga sesuai melaksanakan dialog dengan polis ataupun melaksanakan skim rondaan sukarela dan sebagainya. Dan selain itu juga, selain rukun tetangga, kita ada juga pelaksanaan skim rondaan sukarela untuk memastikan kawasan kejiranan kita berada dalam keadaan yang selamat, selain kita ingin mengeratkan silaturahim dan juga semangat kejiranan. Kerana pada hari ini, Wan, dengan ini, masyarakat pada hari ini semua sibuk. Kadang-kadang kita keluar daripada pejabat pergi rumah pukul 6 pagi, kita balik rumah kadang pukul 8 malam. Kita tidak kenal jiran tetangga kita. Sebab dalam hadis Nabi pun ada sebut, jiran tetangga itu 40 rumah ke kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Tambah pula di Lembah Kelang seperti ini. Jadi dengan adanya kawasan rukun tangga ini dan juga skim rondaan sukarela, kita harapkan masyarakat ataupun jiran tetangga ni akan dapat mengenali antara satu sama lain. Dan selain itu juga kita mempunyai mediator community. Mediator community ini dia merupakan orang perantaraan dalam dua pihak yang berbalah. Kadang-kadang dekat kampung, kat taman kita ni, isu dia kecil je, Prof. Kadang-kadang pasal pokok mangga. Saya tanam pokok mangga, mangga saya lebat buah dia. Dahan saya masuk laman Prof. Tapi bila Prof ambil mangga, saya marah. Betul. Tapi bila daun-daun, Prof kena sapu. Jadi ini merupakan satu ancaman lah, khususnya apabila melibatkan pelbagai kaum. Jadi melalui MK ini, kita harapkan MK ini akan berperanan menyelesaikan isu-isu dalam kejiranan. Dan selain itu juga kita ada jentera di bawah prasekolah, iaitu 4 hingga 6 tahun, iaitu Tabika Perpaduan dan juga Taska Perpaduan. Jadi usaha yang kita buat ni sebenarnya tidak mencukupi.
Sebab itulah pada tahun 2008 pihak jabatan Kementerian mencadangkan supaya diwujudkan Sekretariat Rukun Negara ataupun SRN yang wujud di Universiti Awam. di UiTM Cawangan Selangor. Itu antaranya. Dan kita di Selangor ni kita ada lebih kurang 32 Sekretariat Rukun Negara dan mereka melaksanakan aktiviti-aktiviti yang menjurus kepada 5 prinsip rukun negara. Okey, pastinya ada banyak program-program yang dilangsungkan dan ini masanya juga untuk kita war-warkan bagaimana komuniti UiTM dan penduduk sekitarnya akan dapat memanfaatkan program ini. Kita war-warkan sekali lagi pada Baik. semua. Ya. Saya ambil peluang ini juga nak nak menjelaskan tentang peranan SRN yang disebut oleh Tuan Borhan tadi. Hani dan Rizwan, SRN ini ditubuhkan sebagai platform utama mahasiswa berpeluang mengetahui program yang dianjurkan di pihak kementerian dan juga di Japanin. Di pihak UiTM Cawangan Selangor kita memang ada Sekretariat Rukun Negara yang mana mereka lah tulang belakang kepada pameran fotografi wajah-wajah perempuan dan Malaysia. Jadi terima kasih juga kepada Japanin yang sentiasa memberi kepercayaan kepada kami Sekretariat Rukun Negara di negeri Selangor sama ada awam ataupun swasta untuk bergerak sederap dengan pihak Japanin. Bagi program kita di peringkat pameran fotografi wajah-wajah perempuan dan Malaysia ini, saya mengajak rakan-rakan di seluruh negara sekiranya berkesempatan untuk hadir ke East Concourse di Sentra ICT pada 15 hingga 17 hari bulan November ini. Bermula jam 10 pagi sehingga mall tutup lah ni ya. Silalah berkunjung untuk menyaksikan pameran wajah-wajah perpaduan Malaysia. Diharap kita sama-sama lah boleh menjayakan agenda perpaduan melalui kegiatan kreatif macam ni ya. Saya fikir inilah antara platform yang boleh kita ketengahkan cara baru. Mungkinlah tidaklah cara baru tapi kaedah kreatif lah kita anggap sebab kaedah ini fotografi merakam momen ini adalah perkara yang memang popular sekarang ni ya. Kalau boleh semua orang nak jadi fotografer apa kata kalau momen-momen itu dirakam dan ditayangkan di pameran kita. So ada banyak pameran foto-foto yang special. Kita nak kawan-kawan kita di peringkat masyarakat hadir ke program kita pada 15 dan 17 hari. Baik. Terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madya Dr. Badrul Issa iaitu Timbalan Rektor Hak Ehwal Pelajar UiTM Cawangan Selangor. Terima kasih juga kepada Tuan Burhanuddin Haji Daud, Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Selangor. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih sekali. Kita berehat seketika. Selepas ini kita nak kongsikan kepada anda semua satu teater. Teater musikal ini berjudul Gaduh. Bukan juga bully. Bukan bully Gaduh. Bukan. Okey, bersama dengan pelakonnya selepas Sebentar ini. lagi. Ya.